Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Bumawin, dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 24 April. Sambutan Rumah Terbuka Aidilfitri yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di Astana Negeri meriah dengan kehadiran pelbagai lapisan masyarakat. Pada majlis yang bermula dari pukul 11 pagi hingga 1 tengah hari itu, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Topuan Ragat Kurdi Taib meluangkan masa bersalaman dan bermesra dengan tetamu yang hadir. Rata-rata pengunjung yang ditemui RTM berasa teruja dapat berkunjung ke rumah terbuka tersebut. Bagi pasangan Awang Syahraini dan Dayang Nurima Awang Jawi yang ditemui ketika menjamu juadah raya bersama anaknya berkata, acara bertandang ke rumah terbuka Tuan Yang Terutama merupakan acara yang tidak akan dilepaskan pada setiap tahun. Sementara itu bagi Yvonne Henry pula, beliau amat teruja kerana kali ini pertamanya dapat bersua muka dan bersalaman dengan Tun Pehin Sri Abdul Taib dan isteri secara dekat. Manakala Yi Chi Siong yang juga pertama kali ke rumah terbuka itu pula mengambil kesempatan menggunakan masa lapang pada hujung minggu untuk berkunjung ke rumah terbuka bersama keluarga. Amalan kunjung mengunjungi dan berkongsi kemeriahan perayaan bersama pelbagai kaum di Sarawak menggambarkan rakyat di negeri ini hidup dengan aman dan makmur. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, budaya dan amalan ini harus dikekalkan. Inilah saya nampak bahawa menggambarkan Sarawak aman, makmur, dan kita dapat meneruskan usaha untuk membangunkan masyarakat dan juga Sarawak ke arah satu tahap yang lebih baik untuk masa-masa depan. Datuk Patinggi Abang Johari ditemui pemberita pada Rumah Terbuka Aidilfitri beliau di Kuching. Hari kedua Rumah Terbuka Aidilfitri beliau terus meriah dengan kehadiran ribuan pengunjung dari pelbagai lapisan masyarakat sejak dibuka bermula pukul 10 pagi tadi. Beraneka juadah istimewa seperti lemang, sate, rendang dan mi kolok disajikan kepada para pengunjung yang hadir. Semalam lebih 10,000 pengunjung direkodkan mengunjungi Rumah Terbuka Premier. Hari Raya kedua menyaksikan beberapa majlis rumah terbuka pemimpin-pemimpin Sarawak diadakan di sekitar Bandaraya Kuching. Antaranya ialah Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Setiausaha Kerajaan Sarawak yang berlangsung meriah di Dewan Jamilah Yayasan Sarawak. Ketibaan para pengunjung telah disambut oleh Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki bersama Timpalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil. Majlis turut diserikan dengan kedatangan Timpalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugahmbas dan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utum, bekas Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Jos Chan Hong Nam serta div-div kenamaan lain. Pelbagai juadah dihidangkan kepada para pengunjung termasuk daging rendang, sate, mi goreng, nasi himpit, lemang dan banyak lagi melalui gerai-gerai yang dibuka oleh unit-unit di bawah Jabatan Premier Sarawak. Antara yang terlibat ialah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Unit Hal Ehwal Agama lain Unit 4 serta Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS. Majlis Rumah Terbuka yang bermula sejak pukul 10 pagi hingga 4 petang itu turut dimeriahkan dengan kehadiran tetamu daripada pelbagai kaum, agama dan latar belakang. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh rakyat Sarawak, terutama sekali di P200 Batan Sardung iaitu di kawasan Sarujaya, Semujan dan juga Tandung. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada umat Islam yang meraihkan Hari Raya Aidilfitri pada tahun 2023. Dan jangan pandu laju dan ingat orang tersayang. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga-warga KRT terutamanya sekali dan juga masyarakat di sekitar Miri dan juga di Sarawak.
Maaf zahir dan batin. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada penonton dan juga kepada pendengar Radio RTM dan juga TV RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada ahli keluarga saya, ibu bapa saya dan keluarga non jauh di sana. Selamat Hari Raya, dan kepada rakan-rakan mohon maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya kepada semua rakan-rakan saya yang beragama Islam, khususnya saudara mara dan juga rakan saya di dalam majlis daerah khususnya. Ingin mengucapkan sekali lagi selamat Hari Raya kepada semua. Selamat Hari Raya kepada rakan-rakan saya yang beragama Islam dan juga semua rakyat Malaysia yang beragama Islam. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Bersua kembali. Walaupun terdapat kemunculan varian baharu XBB1.16, Arcturus, kes COVID-19 di Sarawak kekal rendah berbanding semenanjung Malaysia. Namun Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas menyeru rakyat Sarawak agar terus berwaspada bagi mengelak peningkatan jangkitan. Ketika ditemui media di Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Premier Sarawak di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK, beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS menambah, walaupun terdapat vaksin terhadap COVID-19 dan ketersediaan ubat seperti Paxlovid, COVID-19 tidak seharusnya dirawat seperti selsema biasa. Beliau turut menasihati mereka yang ada gejala demam dengan suhu tinggi untuk pergi segera ke klinik untuk mendapatkan ujian. Dilaporkan pada 20 April bahawa 6 kes positif COVID-19 yang disebabkan oleh varian XBB1.16 Arcturus telah dikesan di Sarawak. Pengarah Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Dr. David Pereira berkata varian Arcturus bertanggungjawab terhadap peningkatan drastik dalam jumlah kes positif di India dan negara lain baru-baru ini. Berkenaan itu, Dato' Amar Douglas Sugah berkata semua sampel positif yang dikumpul di Sarawak dihantar ke UNIMAS untuk mengenal pasti varian COVID, tetapi asal-usul jangkitan masih ditentukan. Baik, pada perkembangan lain, Timbalan Premier Sarawak berkata Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS bersiap siaga memobilisasikan jentera sedia ada dalam menghadapi musim panas yang dijangka berlarutan sehingga Jun ini. Dato' Amar Douglas memberitahu setiap agensi termasuk JPB di peringkat bahagian yang turut merangkumi pejabat residen dan pejabat daerah telah dinasihati agar sentiasa bersedia bagi mengurangkan impak cuaca panas terhadap rakyat. Tambah beliau, Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB akan memberi amaran bagi mengelakkan pembakaran terbuka dan mengawasi serta menentukan lokasi yang berlaku kebakaran terbuka untuk diambil tindakan. Begitu juga dengan Jabatan Alam Sekitar yang akan menguatkuasakan undang-undang masing-masing. Selain itu, pihaknya juga akan memastikan Jabatan Kebajikan bersiap sedia untuk membekalkan air ke tempat-tempat yang berkemungkinan tidak ada bekalan air. Dato' Amar Douglas turut memberitahu tumpuan akan diberi kepada kawasan yang sentiasa menghadapi kejadian kebakaran semasa musim kemarau, termasuk Bram di Miri yang mempunyai kawasan gambut yang luas. Sehubungan itu, beliau menyeru agar warga Sarawak terus mengelakkan daripada melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Aktiviti menderma darah perlu diadakan secara berterusan bagi memastikan bekalan darah di hospital adalah mencukupi untuk membantu pesakit-pesakit yang memerlukan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin yang juga penasihat Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Miri berkata dalam menyahut seruan itu PBSM Miri mempergiatkan aktiviti menderma darah yang dianjurkan bersama-sama dengan persatuan dan pertubuhan yang terlibat dalam usaha mendapatkan bekalan darah yang mencukupi untuk Hospital Miri. Kata beliau, dengan sokongan ahli masyarakat di Miri, Hospital Miri tidak pernah menghadapi kekurangan darah, malah bekalan darah ini dapat dihantar juga ke hospital-hospital kecil seperti di Marudi, Limpang dan Lawas. Justru beliau berharap usaha sukarelawan di Miri akan berterusan dan sentiasa mencapai prestasi yang baik agar Hospital Miri tidak menghadapi isu kekurangan bekalan darah.
Datuk Seri Lee berkata demikian kepada pemberita pada kempen derma darah bersempena dengan Hari Bumi 2023, anjuran Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA, Junior Chamber International JCI Miri dan Organ Aging Campaign selepas penyerahan sijil kepada penderma darah di Pusat Derma Darah PBSM Miri. Walaupun diadakan pada Hari Cuti Umum, sambutan daripada orang ramai adalah sangat baik, memperlihatkan para penderma hadir di pusat tersebut yang dibuka sejak pukul 8 pagi. Beliau turut memuji penderma di Miri yang sentiasa memberi sokongan padu setiap kali kempen derma darah dianjurkan. Kempen kali ini telah berjaya mendaftar 146 orang. Daripada jumlah tersebut, 87 yang layak untuk menderma darah, manakala 3 orang juga telah mendaftar untuk menderma organ mereka. Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK memainkan peranan penting dalam menguruskan komuniti kampung. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Martin Ben berkata, JKKK perlu sebagai salah satu sistem pemerintah di negara ini di mana kerjasama antara pemimpin peringkat kampung dengan agensi kerajaan dan wakil rakyat tidak kurang pentingnya. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kedup berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Pemimpin Bersama Rakyat Kampung Mujad di daerah Tebedu Serian sempena perasmian Projek Kecil Luar Bandar MRP dan Projek Pembangunan Luar Bandar RTP di Balai Raya Kampung Mujad di Serian. Martin menambah kerjasama erat JKKK Kampung Mujad dengan penduduk adalah jelas dan perbezaan pendapat dalam perkara-perkara tertentu tidak harus menyebabkan perpecahan dalam kalangan penduduk serta mengakibatkan sesuatu projek yang dirancang atau sedang berjalan tidak dapat diteruskan. Sementara itu, ketika mengulas tentang projek skim saliran terkawal di Kampung Mujad, beliau menjelaskan bahawa projek untuk tanaman padi berjumlah 4.5 juta ringgit tersebut akan dibangunkan dengan pembinaan jalan pertanian, sistem pengairan dan saliran yang direka bentuk oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak. Sehubungan itu, beliau berharap agar semua pihak memberi kerjasama dalam menyelesaikan isu-isu secara baik supaya projek itu tidak tertangguh kerana kelewatan pelaksanaannya akan menyebabkan peningkatan kos. Kata Martin lagi, bidang pertanian mampu jana pendapatan yang lumayan jika diusahakan secara komersial, berkongsi hasil dan disewakan dengan pihak yang terbukti berjaya. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita Pagi Sarawak edisi Isnin 24 April. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Munar dan Hani. Salam Malaysia Madani.